السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قد أف ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, aku tidak pernah menyentuh sutera yang cukup halus, melainkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih halus dan lebih lembut lagi. Anas bin Malik dia cerita, benda yang lembut dalam dunia ni sutera lah. Dia kata banyak-banyak sutera yang dia biasa pegang, yang dia biasa sentuh, tak pernah lagi lah dia pegang sutera yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak habaq kata Nabi, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tangan dia cukup lembut. Kalau dibandingkan dengan sutera pun lembut lagi tangan Nabi. Itu ceritanya. Dan kata Anas, wala syamiltu raihatan qat atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, aku tak pernah cium satu bau yang lebih wangi daripada bau wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik nak beritahu dekat kita, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tahu nak abang macam mana, tangannya lembut, rupa parasnya segak, baunya wangi. Kira Nabi ni almost perfect. Maka kerana tu dalam sebuah hadis lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mensifatkan Nabi ni, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Anas kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia yang cukup sempurna budi pekerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang cukup elok, rupa paras elok, budi pekerti perangai elok, tingkah laku elok, pakaian Nabi elok, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang didapati paling bersih.
tangannya lembut. Bukan dia tak kerja, dia kerja. Kita baca hadis cerita tentang perang Khandaq, bagaimana para sahabat duk korek-parit, korek jumpa satu ketui batu besar. Yang batu tu menghalang sahabat daripada meneruskan kerja korek-parit ni. Dia pergi mengadu dekat Nabi. Nabi terus ambil cangkui, sekali aja Nabi cangkui batu tu berterai semua sekali. Maknanya Nabi ni orang kerja. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi istimewa kepada Nabi, bagi keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Nabi ni, Anas kata, Anas 10 tahun kerja dengan Nabi. Sepanjang 10 tahun dia duduk dengan Nabi ni, dia kata tangan Nabi ni cukup lembut. Kalau orang kata sutera tu lembut, tangan Nabi lembut lagi. Dan dia kata wala syamimtu raihatan qat, aku tidak pernah mencium satu bau wangi yang atyab, yang lebih baik min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik, yang lebih wangi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat, aku jadi khadam Nabi 10 tahun, dia kata. Daripada hari pertama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sampai tu Anas terus jadi khadam Nabi sampai Nabi wafat. 10 tahun dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fama qala li qad uffin, Nabi tak pernah kata kat dia. 10 tahun pagi, petang, siang, malam dia duduk ada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah dengar Nabi kata kat dia. Makna kata Nabi tak pernah sombong dengan dia. Wala qala li syai'in fa'altu lima fa'alta. Tak pernah dia kata dia buat satu benda, Nabi mai tanya dia pasal apa hang buat ni. Tak pernah. 10 tahun dia kerja dengan Nabi, dia buat apa pun Nabi tak pernah mai kata kat dia pasal apa hang buat ni. Tak pernah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kaza. Dan dia kata tak pernah, dia kata bila aku tak buat satu-satu benda, Nabi mai tanya dekat dia awak tak buat. Tak pernah. Kalau dia buat, Nabi tak pernah tanya pasal apa hang buat lagu ni. Kalau dia tak buat, Nabi tak pernah mai tanya awak tak buat. Dia nak habaq kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang bos yang paling baik dalam dunia. Dia nak habaq kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan jenis nak bagi orang sakit hati. Beza dengan kita lah ni. Kita lah ni suka cari salah orang, suka bagi orang sakit hati ke kita. Itu perangai kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak berpura-pura 10 tahun tak larat nak berpura-pura. Kita kenal satu orang sebulan, orang tu boleh pura-pura dengan kita, dia tak baik, dia pura-pura baik dengan kita, sebulan boleh tahan tuan-tuan. 10 tahun Anas duduk dengan Nabi, tak pernah nampak benda tak elok pada Nabi. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada As-Sa'bi bin Jassamah radhiyallahu anhu, kata dia ahdaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna lam narudduhu alayka illa li'anna hurum atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada As-Sa'bi bin Jassamah radhiyallahu anhu, kata dia satu hari aku hadiahkan kepada Nabi seekor himar liar. As-Sa'bu dia kata satu hari dia jumpa Nabi. Nabi tak boleh terima sedekah, Nabi hanya boleh terima hadiah. Satu hari As-Sa'bu ni dia sayang dekat Nabi. Dia tak tahu macam mana nak tunjuk sayang dia dekat Nabi. Maka satu hari dia ada seekor keldai. Keldai ni keldai liar, himar wahsyi. Dia kata himar liar.
Maka dia tuntun Kaldan ni, dia tuntun himar ni pergi jumpa Nabi. Bila sampai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan himar ni kepada Tuan. Faraddahu alayya. Kata as-sa'bu, Nabi bagi balik ke dia. Nabi tak terima pemberian dia. Dia besar hati Nabi bagi dekat Nabi, tapi Nabi tak mau terima. Faraddahu alayya. Nabi mengembalikan himar itu kepada aku. Dia kata dia bagi, Nabi tak mau terima. Nabi bagi balik ke dia. Falamma ra'a ma fi wajhi. Tapi Nabi ni bila dia tolak pemberian tu, dia tengok muka kawan yang dia tolak ni. Bila Nabi SAW melihat wajah as-sa'bu ni, Nabi tengok, Nabi tahu kawan ni tak kuat. Qala Nabi SAW, Nabi kata kat dia, Nabi kata, inna lam narudduhu alaih illa li'anna hurum. Nabi kata, aku tak akan tolak pemberian hang, tetapi aku di dalam ihram. Kalau nak bagi lepas ni, Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Hadis ni nak beritahu, kata Nabi SAW, dia cukup susah hati kalau dia tahu orang tak senang hati dengan dia. Nabi SAW ni dia sentiasa memerhatikan ayah muka orang. Kalau dia nampak orang tu tak seronok apa-apa, Nabi tak seronok. Nabi tak seronok apabila sahabat dia tak seronok. Bila orang main nak bagi satu benda kat dia, dia tolak. Bila dia tolak, dia tengok ayah muka kau tu, dia nampak as-sa'bu ni sedih. Pemberian dia Nabi tak mau terima. Nabi panggil dia balik. Nabi kata, aku tak pernah tolak pemberian orang, tetapi hang bagi dekat aku sedangkan aku di dalam ihram, aku tak mau terima. Lepas ni baru bagi. Nabi dia. Maknanya Nabi SAW dia cukup jaga hati orang. Nabi SAW dia cukup jaga hati dan perasaan orang. Dia tak suka hati senang-senang melukakan hati dan perasaan orang. Itu bukan perangai Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira. Nabi kata, aku jadi guarantor, aku jadi penjamin, orang tu akan dapat satu rumah di halaman syurga. Nabi kata, aku jadi guarantor, aku jadi penjamin bahawa satu orang ni dia akan dapat satu rumah di halaman syurga. Siapa dia? Liman tarakal mira, bagi orang yang tak mau bertengkar. Nabi kata, siapa di atas dunia ni dia elak daripada jadi bertengkar. Kalau nampak benda tu kalau bercakap boleh jadi bertengkar, dia simpang, dia elak, dia tak mau bertengkar. Nabi kata, siapa yang masa hidup di atas dunia dia tak mau terlibat jadi bertengkar ni, aku jamin dia akan dapat rumah di halaman syurga. Wa in kana muhiqqan, Nabi kata, walaupun dia yakin dia betul, dia yakin dia benar, tapi kalau dia bercakap juga jadi bertengkar, dia elak daripada jadi bertengkar. Orang macam ni, Nabi kata, aku jamin dia dapat rumah di halaman syurga. Maksud apa tuan-tuan? Maksud Nabi tak suka kita bertengkar. Buang masa. Masa habis, tenaga habis, panas boleh, manfaat tak ada.
Nak jadi bertengkar tak payah. Walaupun kita tahu kita betul, tapi kalau bertengkar, kebaikan sikit daripada keburukan yang nak jadi, elak daripada bertengkar. Orang yang mengelak diri daripada jadi bertengkar, Nabi kata aku jamin dekat dia rumah di halaman syurga. Nabi kata wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin satu orang itu akan dapat rumah di tengah-tengah syurga. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang tak cakap bohong. Siapa yang masa hidup di atas dunia ni dia tak cakap bohong, hak dia bercakap hak benar, hak betul. Nabi SAW kata aku jamin dekat dia rumah di tengah-tengah syurga. Wa in kana mazihan, sekalipun dia bergurau melawak. Melawak pun jangan bohong. Nabi kata orang yang tak berbohong, aku jamin dekat dia rumah di tengah-tengah syurga. Dan Nabi kata wa bi baitin fi a'la jannah liman hasana khuluqah, dan aku jamin satu orang tu akan dapat rumah di atas syurga, iaitu kepada orang yang akhlaknya, perangai dia baik. Siapa yang masa hidup di dalam dunia perangai elok, perangai baik, akhlak dia terpuji, aku jamin dekat dia sebuah rumah di atas syurga, di puncak syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil akibat, kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan Nabi menjadi pujaan hati kita. Nabi itu menjadi pujaan hati kita. Manusia yang paling kita puja dalam dunia ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa budak-budak lah ni dia kata jadi idola. Jadikan Nabi ni idola kita. Kita pernah tengok Nabi, kita tidak pernah kenal Nabi, kenal dari segi tengok depan-depan, tapi kita boleh kenal Nabi daripada hadis-hadis Nabi. Kita boleh tahu yang kata Nabi Muhammad ni orang dia macam mana. Bila kita baca hadis, kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi itu sebagai kebanggaan kita. Mudah-mudahan dengan menjadikan Nabi kebanggaan kita dan ikutan kita, tak banyak sikit kita boleh perbaik perangai, tingkah laku dan akhlak kita, supaya dia menjadi lebih baik daripada sehari ke sehari. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 16. Muka surat 133. Jilid 16, muka surat 133. Dia kata Nabi kena kelaparan beberapa malam dengan isteri-isterinya. Kita sambung balik baca cerita tentang ma'isyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Cerita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dia. InsyaAllah malam ni kita sambung cerita Nabi kena kelaparan beberapa malam dengan isteri-isterinya. Sesungguhnya Nabi kita itu pemimpin kepada alam manusia ini, kepada akhirat. Dia kata yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dialah pemimpin seluruh alam ini. Allah Tuhan seluruh alam, Nabi Muhammad pemimpin seluruh alam ini. Maka tidaklah Nabi mengajak umatnya kepada akhirat padahal dirinya tidak menyaksikannya. Bahkan diri Nabi dan isteri-isterinya sangat-sangat dikuatnya bersediakan bagi bekal akhirat itu. Nabi ini dia bukan cakap saja, tapi Nabi menjadi contoh kepada semua orang. Nabi dan isteri Nabi menjadi contoh kepada semua orang. Sehingga Nabi tidak peduli kepada dunia ini. Nabi ini, dia kata dunia ni bagi dia, kita dah baca bulan lepas bagaimana Nabi SAW jumpa satu bangkai anak kambing. Sudah bangkai, dah menjadi bangkai, cacat pula kambing ini, telinga halus. Nabi tengah duduk naik kenderaan, Nabi turun, Nabi pergi pegang bangkai kambing ni. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, siapa mau kambing ni aku jual dengan harga 1 dirham? Oh, sahabat kata kami tak mau. Nabi tanya dekat mereka, siapa mau aku nak bagi saja bangkai kambing ni? Oh, sahabat kata kami tak mau.
Bayar duit 1 dirham pun kami tak mau, bagi saja pun kami tak mau. Pasal apa? Pasal satu, dia dah bangkai. Yang kedua, bangkai kambing cacat pula, kami tak mau. Oh, Nabi kata hampa pandang bangkai kambing cacat ni punya hina. Nabi kata hampa tahu dah, Allah pandang dunia ni lebih hina daripada pandangan hampa terhadap bangkai kambing yang cacat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW dia tak peduli. Sampai nak jadi pembalah, bergaduh, bergelai, tak bercakap, tak bertegur hang aku kerana dunia, ini tak pernah jadi kepada Nabi SAW. Maka tidaklah seperti orang-orang ahli dunia. Lebih dahulu, yang ni lebih utama dunia ini daripada akhirat. Kita nak baca surah Ad-Duha tu apa? Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan itu yang lebih kekal. Semayang duk baca surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, sampai tentu walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ni lebih baik dan lebih kekal. Tapi manusia yang semayang, yang baca surah itu sendiri, akhirat tidak besar dalam hidupnya, dunia lebih besar dalam hidupnya. Siang dan malam berkira makan minum lebih dahulu. Yang kata kita hari ini, manusia hari ini, apa pun makan minum nombor 1. Dan juga pakaian dan tempat kediaman yang sedap dan senang sentosa, dan apa yang kesedapan, itu keutamaan kita. Oh, kita semua macam tu. Semua kita, tak ada kecuali. Padahal mabuk gila dunia dan mencari-carinya, tiba-tiba dunia itu tidak sebanyak mana yang didapatnya. Dan akhirat luput dengan sebab mengerahkan dunia lebih dahulu. Dia kata lah sekali apa dia, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Dia kata, aduh hambat ni dunia pun tak tahu mana. Kau kata boleh jadi jutawan lagi dunia ni pun dah. Akhirat pun tak ke mana. Yang akhirnya balik pulau bayar lepas. Dia kata sana terpelau, sini terlepas. Tak ada apa dalam tangan kita. Dunia pun tak boleh, akhirat pun tak boleh, apa pun tak boleh. Maka adapun Nabi kita SAW itu, dunia dan kesedapan itu di belakang. Nabi, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, dunia ni secondary, jadi nombor 2. Nombor 1, akhirat dulu. Yang ni berusaha Nabi dengan isterinya, dengan kuatnya bersedia bagi bekal akhirat. Nabi dengan isteri dia, isteri Nabi ini cukup faham. Maka bagi mereka semua, akhirat keutamaan mereka. Maka dia tak peduli kisah makan, minum dan pakaian dan lainnya. Sampai jadi ke atas diri Nabi SAW dan isteri-isterinya tidur malam dengan kelaparan. Bagi Nabi dan bagi isteri-isteri Nabi, ini biasa. Tidur malam tak makan ni biasa. Telah beberapa malam kena akan Nabi yang demikian itu. Tetapi adakah kena mereka itu, yang Nabi dan keluarganya akan kelaparan itu, menjadikan beradab mereka kepada menghimpunkan makan dan pakaian dan sebagainya lebih dahulu baru nak beribadah? Adakah Nabi bila kena susah dandan dia pulun cari dunia supaya dia tidak akan susah lagi sehingga kan ibadat boleh tolak pergi ke tepi? Adakah Nabi macam tu? Dia kata tak. Maka tidak sekali-kali yang demikian itu. Nabi kalau susah-susah terima. Kesusahan dan kepahitan itu Nabi telan. Nabi telan. Tuan-tuan, kita rasa kita susah, banyak lagi orang susah. Rancangan TV3 yang bersamamu ni kan, hari itu kita cerita makan tipu babi. Baru ni cerita apa, makan nasi lenyek ubi aja. Orang susah ni cukup banyak dah ada. Tapi beruntunglah orang-orang yang Allah uji dengan kesusahan, hati mereka ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan jaga orang yang jaga Tuhan ni, Tuhan jaga mereka. Tuan tengok ni kawan yang jatuh helikopter terempat ni. Saja dalam peristiwa tu saja Tuhan dia nak highlight, dia nak satu benda, nak bagi manusia tengok, ingatan. Apa dia? Buku Yasin duk ada dalam poket. 4 orang yang terempat dalam helikopter tu, 3 orang mati, seorang selamat. Selamat pun tuan-tuan,
duk terapung di atas pucuk pokok. Duk terapung di atas pucuk pokok. Dia tak jatuh ke tanah, tak jatuh ke tanah, dia duk terapung di atas pucuk pokok. Ketinggian daripada dasar laut, ketinggian tempat dia jatuh tu sama tinggi dengan Genting Highland. 3 orang mati, seorang tak mati. Hak tak mati ni apa dia? Kita baca balik cerita dia. Dia kata God is great. Tuhan ni maha besar. Dia nak pergi, bini dia bekalkan dekat dia. Di antara bekal makanan, di antaranya bini dia bekalkan buku Yasin. Kita nak pergi mana-mana, bini kita ada bagi bekal buku Yasin. Tuan-tuan, orang Sarawak kata, kita duk kata orang Sarawak ni tertinggal, pembangunan pun tertinggal, ulama pun tertinggal. Tuan-tuan tengok, dia selit main seorang bagi pengajaran dekat kita semua. Dia nak pergi, bini dia bekal dekat dia satu buku Yasin. 6 hari duk terayun-rayun di atas pucuk pokok tu. 6 hari duk terayun-rayun tu, dia kata makan biskut kering dengan baca Yasin. Allah pelihara dia kata. Tentu katalah apa pun, nak kata memang takdir dia tak sampai lagi dia nak mati, kata je lah apa pun. Pokok pangkalnya Allah pelihara dia. Apa sebab Allah pelihara dia, kita tak boleh bagi jawapan. Allah saja yang boleh bagi jawapan pasal apa Allah pelihara dia. Soalnya ialah dia sendiri kata buku Yasin ni lah yang dia duk baca bila dia susah hati, bila dia bimbang. Tuan-tuan tak tahu apa nak jadi ni, nak hidup ke nak mati, orang nak jumpa ke tak jumpa, tak tahu ni, cerita tak tahu apa nak jadi. Dia baca Yasin saja, hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Heran manusia bila tengok benda-benda macam ni. Pengajaran tu tak dapat. Heran semua manusia bila tengok benda-benda macam ni, dia tak nampak kata Allah Subhanahu wa ta'ala boleh tolong. Kalau Allah nak tolong, dia tak nampak benda ni. Bila dia susah, dia tak nampak kata Allah boleh lepas dia daripada kesusahan tu. Bila dia miskin, dia tak nampak Allah boleh lepas dia daripada kemiskinan tu. Bila dia susah hati, dia tak nampak kata Allah boleh lepas dia daripada susah hati tu. Bila dia terimpit, dia tak nampak kata Allah boleh lepas dia daripada hidup terimpit tu. Dia tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersama dengan isteri-isteri Nabi semua sekali nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sabab mereka atas kelaparan itu, serta beribadah juga dengan sungguh-sungguhnya. Miskin susah pun ibadah tetap menjadi keutamaan. Kerana ibadah itu sedikit dikerjakan menjadi berkekalan faedahnya selama-lama di negeri akhirat. Yang kata ibadah, yang kata amal soleh, yang kata perbuatan baik ini kita buat sikit aja, tapi akhirat itu kita tengok kesan dia cukup besar. Tentu pernah dengar hadis, kita dah ulang banyak kali dah, hadis yang cukup menakjubkan, hadis yang cukup memberi kesan dekat hati orang yang mendengar dia. Bagaimana Nabi SAW cerita kisah satu orang manusia yang berjalan di tengah padang pasir, haus, dahaga ni Allah yang mengetahui. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala tak sebiarkan kepada dia, dia jumpa satu kawasan wadi, kawasan air. Dia pun terekam bila dekat air tu minum-minum dengan sampai puas hati. Lepas dah minum puas hati, ragas-ragas naik balik, jumpa anjing tengok lidah duk jilat pasir panas. Nabi kata, hadis sahih tuan-tuan, jumpa anjing dalam kehausan, dahaga, anjing tu duk jilat pasir panas kerana terlampau dahaga. Dia bila tengok macam tu, dia turun balik tempat air ni, cedok air dengan kasut dia, bagi anjing ni minum air. Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang ada, Nabi kata atas perbuatan baik yang dia buat dekat anjing, atas perbuatan baik yang dia buat dekat anjing, bukan dekat orang, dekat anjing, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada dia keampunan dosa dan syurga. Satu benda yang kita nampak kecil, tapi itu benda baik, tapi kita nampak kecil. Kecil itu di akhirat itu Allah nilai besar. Maka dengan kerana tu, jangan ada di kalangan kita yang melihat amal baik, yang melihat kebaikan ini dengan pandangan hina. Tak mahu. Kalau benda tu baik, walaupun kecil, benda tu baik, kita kena iktiraf kebaikan yang dibuat itu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata persalahan dunia iaitu sedikit dicari tidak mencukupi. Yang kata dunia ni alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang kata dunia ni Tuhan kata apa? Tuhan kata celakalah kepada orang yang memperbanyak-banyakkan harta dunia. Dan dia tak boleh berhenti daripada perangai nak himpun kekayaan dunia banyak-banyak hatta zurtumul maqabir, sehinggalah dia ziarah lubang kubur. Tuhan kata, yang kata dunia ni lagi duk cari, lagi duk nampak, lagi duk cari, lagi nak cari. Yang kata dunia ni macam tu. Yang kata dunia ni macam tu. Kalau kita menyaga, kita buat satu menyaga nampak untung, kita nampak lagi peluang di depan, kita nak pergi buat lagi. Bila kita buat nampak lagi peluang, kita nak buat lagi, habis kita. Sampai nak mati kita duk fikir nak buat harta lagi, sedangkan harta yang kita buat tu pun makan tak habis dah, nak bawa balik ke akhirat tak boleh. Maka dia sebut di sini, dia kata berbeza. Dia kata dengan dunia ni sedikit dicari tidak mencukupi. Dunia ni tak cukup, banyak mana pun kita dapat tak cukup. Dan dia kata dan banyak dicari akhirnya mencelakai. Dia kata lagi banyak cari kita celaka, kecelakaan menimpa kita. Padahal nak main mengaji masjid tak kan? Dengan dunia ni kalau kita tak boleh atur betul-betul, masjid pun tak ada. Kerja tak habis tuan. Kerja ni memang tak habis. Kita nak balik daripada pejabat bukan 4.30 tu, kita nak balik tu kerja ada lagi. Tapi kita aja kata esok lah sambung buat. Kalau kita nak perhabis, tak habis. Sama lah dengan orang buat kebun, buat ladang, buat apa, orang duduk tanam limau kasturi, orang duduk tanam pokok serai, orang duduk tanam pokok pisang. Sama lah, serupa. Kalau buat kerja ni, kerja dunia ni tak habis. Lagi duduk cangkui ada lagi banyak tanah nak kena cangkui. Lagi duduk tanam lagi ada banyak lubang nak kena pergi tanam pokok. Tak habis kerja ni. Kalau kita tak boleh urus masa kita di atas dunia, kita hanya dengan dunia kita. Akhirat tak tahu lepas ke mana. Maka inilah hakikat ceritanya. Dia kata maka diajak Nabi SAW akan umatnya biar dengan sungguh-sungguh beramal dengan yang berfaedah. Di akhirat ada sedia. Nabi ajak sangat-sangat nak buat apa pun, biarlah benda yang kita buat tu benda yang bawa faedah akhirat. Pasal apa? Bila kita buat benda baik, faedah akhirat ada. Sudah tersedia faedahnya di akhirat itu. Maka tidur malam dengan berlapang diri pun tanggung sabar juga. Maka kerana tu Nabi kalau malam nak tidur tak ada benda nak makan pun, Nabi sabar juga. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ata qawiyan wa ahluhu la yajiduna 'asha'an wa kana aktharu khubzihim khubz asy-sya'ir. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Dia anak keponakan Nabi. Al-Abbas tu keponakan Nabi, Nabi sebut saya. Al-Abbas ni masuk Islam pun lewat. Bila dia sebelum dia masuk Islam dia pernah kena tawar. Bila dia kena tawar, Nabi tak boleh tidur malam. Nabi duk ingat keponakan ni. Nabi sebut sayang dia beradik dia. Nabi tak boleh tidur malam apabila pak benakan dia Al-Abbas ni kena tawan. Dia ada dalam tahanan orang Islam. Nabi tak boleh tidur malam. Hari-hari Nabi duk tanya dia, apa khabar pakcik aku, apa khabar pakcik aku. Sampai sebahagian sahabat sudah prejudis dekat Nabi. Mereka duk kata Nabi ni nampak duk jaga kroni. Nampak Nabi ni macam duk jaga adik-beradik je pula. Sampai jadi lugu tu sayangnya Nabi kepada Al-Abbas ni. Yang meriwayatkan hadis ni ialah Abdullah bin Abbas, anak kepada Al-Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam ia beberapa malam yang berturut-turut, hal keadaannya kosong perut dengan isteri-isterinya. Bukan satu malam, bahkan kadang-kadang berturut-turut malam Nabi tidur tak makan apa hari itu. Tidur dengan perut kosong, tak ada benda nak makan. Sampai dah nak lelak mata malam nak lelak mata tidur dah pun perut kosong lagi, tak ada benda nak makan. Melainkan al-aswadani, Nabi kata melainkan dua benda hitam, iaitu korma dengan ayam. Lain tak ada.
Demikian susah hidup Nabi SAW. Dia kata tidak didapati mereka itu di dalam rumahnya makan untuk akhir siang hari. Itu al-asya' tadi ni. Asya' itu maksudnya makan malam. Contoh jangan salah sebut. Dia kata jom aku tak semayang asya' lagi. Semayang asya' maksudnya makan malam. Asya' baru semayang asya'. Ain, shin, alif, hamzah. Kalau baca ain jadi semayang Aisyah. Kalau baca asya' jadi makan malam. Kalau betul. Jadi Nabi SAW biasa tak makan asyak ni, tidak makan malam ni. Padahal adalah kebanyakan roti mereka itu, iaitu roti syair. Kalau ada pun roti syair aja, bukan roti gandum, roti syair, roti grade 2 ni. Dan roti syair itu tidak sedap dan tidak enak dengan nisbah kepada roti gandum. Roti syair tidak sedap, roti gandum yang sedap. Roti yang tak sedap tu pun tak ada di rumah Nabi. Jangankan roti sedap, tak pernah rasa. Iaitu maka itu pun tidak ada di dalam rumah Nabi. Roti yang grade 2 tu pun tak ada. Orang kita tuan-tuan, beras saja pun orang jenis tu ada. Daripada beras patah, beras grade B, beras grade E, beras tiang panjang, beras tiang wangi, beras poni. Kita beras tak ada. Macam-macam tu ni. Daripada start beras patah sampai dah berapa peringkat siang panjang, siang wangi, siang pokok hijau dalam. Kan? Kita makan ni Allahu Akbar sampai kemuncaknya basmati lah. Basmati. Daripada kata beras mati, bukan beras mati, basmati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu dia yang kata susah Nabi Muhammad SAW macam tu. Masalah dia kata Nabi berdoa ke atas dirinya dan ke atas keluarganya jangan sampai jadi mewah. Nabi tak mau jadi kaya, jadi mewah. Nabi tak mau. Kita lambat ni 10 Syaban minta kaya orang, kan? Ni dah Rabiul Akhir dah hujung dah, kan? Dia nak main dah Syaban tak berapa hari dah. Bulan puasa pun 2 bulan lagi, kan? Dia main ni 10 Syaban ni kira nak yatim 3 kali. Yatim 3 kali, salah satu tu ingat nak jadi kaya, kan? Nabi SAW berdoa ke atas dirinya dan ke atas keluarganya jangan sampai jadi mewah. Nabi tak mau macam tu. Sesungguhnya mewah makanan dan minuman dan kehidupan itu menjadikan satu malas, yang kedua besar diri. Bila terlampau kaya ni satu malas, yang kedua sombong. Benda ni otomatik dia main. Bila ada lebih ni dia main benda ni. Bila kaya dia main sombong, bila pandai dia main sombong, bila ilmu tinggi dia main sombong, dia bila ada lebih dia main sombong. Maka Nabi takut bila ada banyak sangat kelebihan ni, sombong tu nanti main. Nabi takut yang tu. Kalau boleh jaga tak apa, takut tak boleh jaga. Maka makna mewah itu iaitu ada cukup banyak beras, padi, ayam, itik, wang dan pakaian, dan cukup elok tempat tinggal dan tempat tidur dan tempat duduk dengan kursi dan meja dan sebagainya, daripada segala kesedapan dan kemewahan. Tu yang kata mewah tu segala-gala ada. Segala-gala ada, dengan rumah, dengan pakaian dalam rumah, dengan pakaian kita, dengan makan minum kita, dengan apa, semua tu melambangkan kita orang mewah. Itu menggambarkan kita orang mewah. Maka jikalau seorang itu ada cukup demikian ataupun ada setengah daripadanya, nescaya memalas dia akan berbuat ibadah. Bila rumah terlampau elok, tilam dibeli pun sebiji tilam harga RM1,800. Sebiji tilam harga RM1,800. Hidung tu dia apa? Kawan kedai perabot ni dia kata yang ni dia kata RM1,800, yang ni RM800. Oi, kita kata awak beza sampai RM1,000. Dia kata RM1,800 ni kalau tidur 2 orang, kawan sebelah bangkit kita tak sedar. Tu punca tak bangkit mel subuh semua. Dia kata RM1,800 ni kalau tidur 2 orang, kawan sebelah bangkit, kawan sebelah lagi tak berasa kata ada orang bangkit ni. Tak tahu nak abang lagu mana kan. Tak berasa tu yang tak bangkit mel subuh. 800 ni dia kata kalau kawan sebelah kesok sikit pun kita melembung lah, dia kata. Kita kata sampai lucu 800 tu kira mahal dah lah kan.
Tuan-tuan, yang kata sedap nak sedap lagi ni, ini cerita dia. Sedap nak sedap lagi. Dunia ni tuan-tuan, benda yang kita tak nak terfikir duk ada banyak. Kawan saya bila kahwin tidur satu hotel, dia kata hotel Sheraton Perdana. Dia beritahu, dia kata dia kata saya tak pernah tidur hotel macam ni, dia kata. Sheraton Perdana, bilik satu malam duk ada 5,000 lebih. Dia kata apa benda ni satu malam sampai 5,000 lebih. Masuk dalam bilik itu, bilik suite apa agak dia panggil. Lepas tu ada tangga pula naik. Bukan 2 tingkat tak, dalam bilik itu juga dia buat tangga naik tu, di atas tunggu katil. Nak tidur tu naik satu tangga tidur. Katil tu seolah-olah tu tak apa-apa tengah bilik tu betul. Lantai tu daripada kaca. Bawah lantai tu ada ayam pula duk jalan. Konsep dia tajri min tahtihal anhar. Dia punya konsep ni apa? Anak sungai duk berlari di bawah. Naik di atas tu berdiri tu duk nampak tu macam ayam sungai duk ada bawah. Dia kata tidur pula kilam ayam. Dia kata kilam ayam. 5,000 lebih jalan dia kata. Tapi apa orang belanja dia kata. Tuan-tuan, nak sembang pasal dunia. Hak kita tak pernah terlintas buat dah dalam dunia. Nur kawan yang pernah pergi Dubai, pergi Dubai ni hotel paling mahal dalam dunia setakat ni di Dubai, tuan-tuan. Restoran dia saja, restoran tempat nak makan di hotel tu, restoran dia tu duduk di dasar laut. Restoran tu duduk di dasar laut, duduk dalam restoran, duduk tengok cermin di ikan jos tu main nganga-nganga buat. Kita nak cerita, kita tak boleh nak bayar. Tapi macam tu punya benda ada dalam dunia. Kaya macam mana pun, hari ini Al-Malik Fahad meninggal dunia. Pemerintah Saudi, Al-Malik Fahad, King Fahad meninggal dunia tadi petang tadi. Ingat? Orang tadi buat mereka kata ada ustaz, dia kata Allah betul lah ustaz. Dia kata betul apa? Ni King Fahad meninggal ni? Dia kata biasa lah, bukan King Fahad saja. Ayah Bin pun satu hari mati juga. Satu hari mati, biasalah mati ni tunggutan. Bukan, saya bukan nak cakap yang tu. Dia kata ni yang hari tu dia duk keluar ramalan apa duk kata ni dalam tahun 2005 King Fahad akan mati. Lepas tu gerhana akan jadi 2 kali. Lepas tu apa ni semua nak jadi kiamat apa semua ni. Betul lah Ustaz ada. Namanya pun ramalan. Saya kata. Jadi kalau berlaku seperti yang diramalkan itu kebetulan. Kecuali kalau sekiranya ada hadis sahih mai bagi tahu tentang benda ni, kemudian benda yang Nabi sebut dalam hadis sahih ni jadi, itu tanda kiamat. Tapi kalau ramalan, biasalah kita ramal lah apa pun dalam 10 benda kita ramal, takkan 3 tak kena. Bila 3 kena tu kebetulan. Bukan kita tahu, itu kebetulan. Oh jadi takdir tak kena tu. Nanti kena menyampah bila nak angkat telefon. Kita cakap benda-benda budak-budak. Benda ramalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila tu dia ceritanya. Jadi Nabi SAW, Nabi ni dia cukup jaga benda ni. Dia tak mau di kalangan keluarga dia khususnya dengan kerana mewah sangat terabai ibadah. Nabi tak mau macam tu. Dan menjadi membesar diri. Bila terlampau mewah dia main besar diri. Dan sayang kepada dunia dan kesedapannya. Takutlah. Tak lagi sayang dunia ni lebih-lebih. Sehingga membinasakan akhirat dia. Maka inilah yang kuat kebanyakan manusia jatuh ke dalamnya. Tapi manusia kebanyakan nak yang ni, nak kesenangan dunia. Kerana terperasankan pada dirinya. Itu dia. Karena manusia ni duk sangka. Terperasankan pada dirinya maksudnya sangka. Karena manusia ni duk sangka apabila telah mewah makan, minum dan sebagainya, maka jadilah rajin buat ibadah. Manusia ni dia duk perasan lagu tu, dia duk sangka lagu tu. Dia kata aku ni minta bagi senang sikit lah. Dia kata kalau senang esok ni senanglah nak ibadat. Dia duk kata lagu tu. Dia kata aku lah ni susah. Dia kata tu yang tak dan nak pergi masjid nak mengaji tak dan. Kata susah. Dia kata nak kena kerja kuat sikit cari duit. Dia kata kalau aku senang, insya-Allah aku masjid aku boleh pergi mengaji setiap malam. Manusia duk perasan lagu tu. Bila mai senang tak nampak langsung. Dan berapa banyak orang tuan-tuan, berapa banyak orang kawan kita, adik-beradik kita yang dulu susah, nampak juga duk main mengaji. Bila pum jadi senang, jadi kaya, hilang terus dah.
Hilang kereta. Telefon aja, Allah, malu kat hang lah bila hang telefon. Ni aku nak mula pergi dah ni. Bulan depan aku mula pergi balik. Lagu tu duk ada ramai. Bulan depan aku mula pergi balik. InsyaAllah nak kena pergi dah. Kahut lah awak duk jadi lalai aku ni. Macam tahu aja kata lalai. Dia betul. Kahut ni duk jadi lalai aku ni. Ni bulan depan ni pasal apa? Bulan depan malam ni lah. Kalau nak pergi malam ni lah. Jangan tunggu bulan depan. Tunggu bulan depan tak pergi juga. Macam orang nak lah nak monti. Dia kata aku tengok tahun depan lah tu monti. Tahun depan monti apa? Kalau nak monti lah ni monti. Dan di tahun depan lah. Tahun depan insyaAllah cuba monti. Tak boleh bohong aja. Kan? Itu cerita tuan-tuan. Dia kata dan boleh tetap hati beradab kepadanya. Itu dia. Dia duk sangka bila jadi senang, bila jadi kaya boleh beribadat, hati boleh tetap kepada beribadat. Tak boleh tuan-tuan. Lagi kaya lagi tak dan nak beribadat. Maka tiba-tiba kemudian daripada telah mewah, maka sudah berpindah diri kepada membesar diri dan kepada malas nak berbuat ibadah dan jadi lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya dia kata kebanyakan orang bila kaya lupa dekat orang, lupa dekat Tuhan. Maka semuanya itu telah diketahui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu mendoa Nabi akan dirinya dan akan isi rumahnya. Kiranya Tuhan tidak mewahkan mereka itu di dunia ini. Nabi pasal itu Nabi tak mahu. Susah pun Nabi tak mahu. Sampai nak jadi kaya, sampai lupa diri pun Nabi tak mahu. Sebagaimana tersebut doanya itu, dia adalah hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, ini doa Nabi. Nabi kata, Allahumma, wahai Tuhanku, ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Wahai Tuhanku, jadikanlah olehmu akan rezeki keluarga Nabi Muhammad itu secukup pada. Nabi kata. Dan janganlah mewah. Nabi minta doa dekat Tuhan supaya keluarga dia dijadikan cukup pada. Taklah sampai tadah tangan meminta-minta, jadi minta sedekah pun Nabi tak mau. Jadi kaya sampai jadi lupa diri pun Nabi tak mau. Nabi minta dekat Allah, bagilah yang patut-patut pada kepada dia dan keluarga dia. Itu dia. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, Nabi tidak menyimpan taruh akan makanan. Nabi tak ada simpan banyak-banyak makanan dalam rumah, tak ada. Adalah Nabi SAW telah dikatakan di atas tadi seorang yang sangat zahidnya. Zahid maksudnya harta benda dunia tak letak di hati. Nabi jenis macam tu. Tetapi adakah tidak ia menyimpan taruh akan makanan? Dan jika ditaruh simpan, adakah bagi dirinya atau lainnya? Jadi Nabi ini ada ke tak ada dalam rumah dia duk simpan stok gandum ke, stok syair ke, stok daging kambing ke? Ada ke Nabi duk simpan macam ni? Kata dia adalah Nabi SAW tidak menyimpan ia akan suatu bagi esok harinya. Nabi tak ada lah. Mana ada hari ni esok cerita lain pula. Nabi tak pernah simpan nak taruh 2-3 hari. Bermula dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menaruh simpan akan sesuatu bagi esok hari. Nabi tak ada simpan apa di rumah dia. Kata At-Tirmidzi, ini hadis gharib dan diriwayatkan dengan bosan. Sesungguhnya pada mulanya Nabi tak ada simpan apa-apa makanan. Kemudian apabila telah jadi kaya ia dengan mendapat beberapa banyak harta rampasan dan dapat negeri Khaybar dan dapat banyak harta dan makanan, maka menyimpan Nabi akan makanan untuk setahun. Nabi pun sampai satu ketika jadi kaya. Nabi pernah jadi kaya 2 kali. Satu kaya sewaktu Nabi berkahwin dengan Khadijah. Bukan Nabi kaya, Khadijah kaya. Maka oleh kerana Khadijah isteri Nabi, Nabi pun jadi kaya.
Lepas bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah jadi susah balik. Sehingga Islam duk berkembang, peperangan demi peperangan duk jadi. Tiap-tiap kali perang ada harta rampasan, buat balik mai bahagi-bahagi, dan Nabi pun dapat bahagian daripada harta rampasan perang ataupun ghanimah ini. Nabi ada harta, Nabi jadi orang kaya. Tetapi kekayaan yang Nabi miliki ini tak ada. Nabi dia bagi ke orang balik. Daripada harta rampasan tu dapat bahagian untuk Nabi. Hak Nabi dapat tu sat aja duk kat dia, sat lagi dia bagi ke orang balik. Bila mai aja orang lebih susah daripada dia, Nabi akan bagi ke orang. Maka akhirnya Nabi balik jadi susah, jadi miskin. Kerana isteri Nabi dan orang yang wajib atas tanggungannya. Kadang-kadang Nabi taruh makanan ni pasti mengenangkan anak isteri nak makan. Maka iaitulah pada akhir umurnya. Sesungguhnya Nabi SAW ada menyimpan taruh makanan untuk setahun, tetapi tak pernah mencukupi makanan yang ditaruh itu sehingga setahun. Pada mulanya Nabi bercadang nak simpan stok untuk setahun. Tuan-tuan, macam korma, makanan orang Arab ni, korma ni boleh simpan sampai bertahun-tahun. Korma ni dikeringkan, dia boleh simpan. Kerana tu korma ni kena zakat. Pasal dia makanan yang boleh disimpan lama. Begitu. Kerana berjamu dan bersedekah pula dengan yang disimpan itu. Nabi ini masalahnya, dia cadang nak simpan untuk setahun stok makanan tu, tapi tak boleh. Pasal apa? Bila ada orang susah, Nabi jamu makan, Nabi bagi dekat orang susah. Dan juga isteri-isteri Nabi suka berjamu dan suka bersedekah. Isteri Nabi pun dah ditrain begitu, dah dilatih begitu. Isteri Nabi ni dah dilatih begitu. Kadang-kadang tinggal korma sebiji di rumah. Hak sebiji itu untuk dia nak makan dengan Nabi buka puasa. Hak sebiji itu pun dia bagi dekat orang susah. Kalau ada orang lebih susah mai di rumah. Isteri Nabi ditrain, diasuh, dilatih begitu. Dia kata semua ini tersebut di dalam Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan lainnya. Banyak hadis yang menceritakan tentang Nabi dan isteri-isteri Nabi, harta ni tak melekat di hati. Begitu. Maka itulah sebab terjadi sampai bergadai Nabi SAW akan baju rantai baginya kepada seorang Yahudi. Baju rantai hak Nabi duk pakai di perang tu, baju tu pun Nabi gadai dekat Yahudi. Pasal apa? Pasal tak ada benda nak buat makan, dan ada orang main nak minta sedekah, Nabi tak ada benda nak bagi, Nabi pergi gadai apa yang ada, ambil benda tu bagi dekat orang yang main minta sedekah. Kerana nak membeli gandum untuk nak memberi makan kepada isteri-isterinya. Dan sampai wafat Nabi SAW, baju rantai itu di tangan Yahudi itu. Sampai Nabi wafat, baju yang Nabi gadai itu takkan tebus. Nabi wafat. Sehingga ke Yahudi dibawa ni baju rantai ni mai ke rumah isteri Nabi. Dia pun bagi tahu, dia kata ni Nabi gadai dekat aku kerana nak ambil gandum buat makan hampa dulu. Aku nak bagi balik baju rantai ni dekat hampa. Isteri Nabi kata kami tak ada duit nak bayar tebusan ni. Dia kata tak ada. Dia kata aku nak bagi saja yang benda ni. Yahudi pun kagum dengan Nabi SAW. Dan ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar kemudian daripada wafat Nabi itu. Dan dalam satu riwayat kata Sayyidina Abu Bakar yang ditebus benda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah Nabi kita tidak makan atas meja. Sesungguhnya makan atas meja itu pekerjaan orang yang bersenang diri dan bersedap-sedap dalam makan minum. Kita semua makan atas meja kan. Jangan ada balik bakar mangkuk meja tu pula. Dia nak abang kata Nabi ni tawaduk. Nabi ni tawaduk. Begitu sekali. Supaya ia menyampaikan apa makanan ke mulut dengan tiada payah, bongkok akan pinggang. Itu dia. Bila makan atas meja ni steady ya. Boleh isi lebih sikit. Bila makan duk sila atas lantai ni, bila nak makan duk lipat perut besar. Dengan perut kita ni. Nak suap pun duk kapit perut. Dia kapit perut nak suap tak boleh. Allahu akbar. Rosak binasa kita. Nabi SAW makan atas lantai. Bila makan atas lantai ni, jadi perut duduk melipat. Bila nak suap dia terkena bongkok dia. Makan sikit lah. Makan sikit lah. Kita ni pengarang kita ni dia nak beletiang kat kita.
Dia kata dan biar makanan itu dekat dengan mulut. Kita ni kira nak ejas, kira lagi senang lagi nak senang. Lagu tu. Makan duduk sila atas lantai pun kira okey dah, dah buat meja. Buat meja tu nak okey lagi. Dah buat meja sudahlah, buat pusin pula tengah meja. Nak senang lagi. Pasal apa? Nak hanggau jauh tu jadi payah buat pusin. Jadi pakai pusin mai kat kita lagu tu aja. Dah senang tu nak senang lagi. Lagu tu. Baca lagi apa lagi dia nak belajar lagi dah. Dia kata dan orang sekarang ini makan cukup pula dengan sudu dan garpu dengan pisau. Usahakan orang makan lah ni kan, dengan pinggan tu tak terima, cancar, garpu, ada pisau pula satu. Tentu lagu kita ni tak ada lah sampai lagu tu. Tapi bagi sesetengah orang yang jenis kerja pangkat besar-besar ni, geng-geng yang duduk kursus di Intan apa semua ni kan, geng-geng ni makan jangan tuan. Dia bagi dengan cancar, dengan garpu, dengan pisau. Kalau bagi kat kita, kita makan lagu mana ni. Kita tu perhati tengok pancok nak basuh tangan. Kita kira suap tu orang makan kenyang. Bila tu bagi cancar garpu ni makan tak kenyang, bagi pisau pula tak ada makan. Kita. Tapi bagi orang yang jenis beradat, bukan beradab, tak beradat. Orang yang jenis beradat ni, dia makan ni, dia kena ada kakek ni semua. Kita jakun kata dia dengan kita ni, naik ke Bait Allah. Naik ke Bait Allah nak pergi Mekah. Depa main suah kain tolak panas, tolak muka, kita ambil tokak Allah. Kita tu ingat aku cucuk ketayak, kira nak balas. Kan? Macam tu kan. Ada satu kawan cerita kan. Ada tu perhati muka dia ni nak pembohong kan, dia cerita betul ke apa kan. Naik ke Bait Abang, duk biasa naik ke dekat-dekat je. Hari tu nak naik di Mekah, naik jauh sikit. Naik elok ke Bait Abang, take off ya. Pramugari pun buat main kain tolak bulung tu. Main kan dengan penyebit dia suar bagi. Dia pun pegang-pegang bola mulut tu. Dia kata cucuk ketayak ke apa-apa, dua hangat elok. Tempat tak betul, kain tolak. Jadi janganlah sampai jakun kalau begitu, kan? Jadi kalau pergi nak makan, mereka bubuh dengan cancar, dengan garpu, dengan pisau ni lagi tak hati makan. Dia bubuh pula kain apron, apa pula satu, bubuh satu, duduk tengok nak makan lagu mana, kena duduk tengok orang dulu. Tuan-tuan ambil nak buat lagu mana, kan? Tuan-tuan ambil hampak tiap hari, dia pun hampak sama, hati tengok. Tengok dulu kan, pasal apa? Pasal jakun. Kan? Jadi tak, rupanya Nabi SAW dulu tak ada macam ini semua. Ni semua ni direka kemudian ni. Dia main macam-macam dengan cancar, dengan garpu, dengan pisau. Sebagaimana perbuatan orang-orang di Eropah. Dia kata, kita ni nak jadi orang putih. Begitu, dia kata. Maka maksudnya supaya makan itu dengan sudu apa suatu yang sayang. Dia bagi itu, dia ada guna dia. Cancar ni, dia kata sudu ni untuk apa? Untuk nak hero, jenis-jenis kuah. Tu guna guna sudu cancar tadi. Dan pacak dengan garpu apa suatu yang keras. Garpu tu guna dia buat nak cucuk ke apa ke benda yang jenis boleh cucuk. Garpu tu guna untuk tu, dia kata. Dan dipotong dengan pisau apa suatu yang liat. Jadi pisau ni pula kalau dia main letak liat kepada jamu, kita potong dulu dengan pisau tu, baru cacak dengan garpu, baru dia nyap masuk dalam mulut. Itu cara dia. Kita yang ni semua payah pegang, baru dalam mulut kenyang apa tu juga. Kita ada buat jakun dulu tu, bila pergi majlis besar-besar, orang jegit, kan? Tapi dia kata ini adalah cara hidup orang Eropah yang orang Islam duk ambil pakai. Maka tidaklah payah dia angkat makanan itu, dihirup ke mulut, supaya tak ada lah kelaku macam tu. Kita makan-makan jenis ada kuah-kuah sikit ni, nanti dah habis lagu 24 biar itu naik ke mulut, hirup sampai bunyi satu dewan pakat tu boleh tengok kita jenis lagu tu. Dia kata jadi cancar ni guna nak hirup benda-benda sayang ni, maka taklah diangkat biarin naik ke mulut lah, kerana nak minum benda sayang. Dan tidak payah dipegang dengan tangan apa suatu yang boleh dipegang, maka padalah dengan garpu itu. Dan tidaklah diunggis, yang ni digigit apa suatu yang mau digigit, kerana pada dengan pisau itu. Pisau tu nak potong, jangan duk gigit apa uduk nampak mereka. Maka cucilah tangan jadi bersih, dan cucilah mulut pun bersih, dan eloklah rupa. Itu satu ada ni. Kan dia punya standard tu dia dah rapi, dia duk naik macam tu, standard tu. Baik, maka pekerjaan makan minum sampai beralih
dan tertib yang cukup demikian itu dikeji oleh syarak kita akan sebagai keji yang ringan. Dia kata, bukan kata syarak kata haram dia duk pakai cancak garpu dengan pisau ni, cuma dia kata pergi duk beralui jangan makan pun pergi jadi susah sampai lagu tu, tak elok lah. Agama kata lagu tu susah, sampai nak makan pun susah. Kita nak makan ni senang lah, benda mudah. Apa dia buat benda mudah buat dia bagi jadi susah kan? Dia kata sampai hidup beralih sampai macam tu dikeji oleh syarak dengan keji yang ringan. Dia kata yakni bid'ah, kerana sehabis-habis, kerana menghabiskan waktu pada mengadakan berhalus-halus dan bertertib pada pekerjaan yang tidak berhajat kepada yang demikian itu. Jadi sepatutnya tak susah, kita pergi buat bagi jadi susah, tak baguslah lagu tu. Dan menyusah-nyusah diri kepada perkara yang tidak daruri, benda yang tak mustahak kita pergi buat bagi jadi susah. Benda tak susah sampai macam tu pun. Macam kita hari ni lah, kita hari ni kita banyak duk reka benda bagi jadi susah. Bila ada kematian dalam kampung, penuhi arwah ni bukan disuruh oleh agama, agama tak suruh, tapi masyarakat ni dia sudah menjadikan penuhi arwah tu macam wajib. Nampak? Ini dia antara contoh kita buat bagi susah. Penuhi arwah ni tak disuruh. Carilah dalam Quran, dalam hadis, tak ada satu suruhan pun daripada Nabi bila ada mati siang malam suruh buat penuhi, tak ada. Tapi tak tahu zaman bila dulu ni orang pergi buat benda ni. Lepas tu dia jadi ikutan turun-temurun. Sampai hari ni kalau mati siang malam tak buat penuhi arwah, orang pegang cakap dalam kampung, apa sampai tak buat apa. Dia jadi begitu. Nampak? Benda yang tak ada dalam agama diada-adakan, lepas tu jadi susah. Apa kata kalau yang mati tu orang susah? Apa kata kalau yang mati tu orang susah? Ni dengan minyak tu naik harga lagi, maka bertambah-tambah susah. Minyak tu naik harga lagi, tuan-tuan, minyak naik harga, semua naik. Saya duk menjaga. Pagi-pagi tadi fax masuklah di pejabat, fax semua item dalam kedai ni, daripada sekecil-kecil benda, daripada halia, bawang putih, bawang merah, sampailah kepada benda besar, ayam, daging, apa semua ni, semua naik. Minimum naik 3 bukang satu item. Minimum satu item naik 3 bukang. Ada naik 5 bukang, ada naik 6 bukang. Semua harga baru duk masuk mai lah. Kita cek dengan supplier mana pun semua harga naik. Tuan-tuan, nampak tak? Kerana naik minyak aja, dia jadi susah habis semua orang sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kuliah kita ni bukan kuliah minyak. Ini kuliah baru pagi kan. Tapi nak habaq kata susah. Habis tak duk jadi macam ni, dia berjangkit habis lah. Dia berjangkit apa? Kuliah pengajian, orang mati korang, bagaimana nak kira minyak? Ni nak pergi malam ni pun duk kira dah, itu minyak apa duit, ni jadi apa duit. Dia malam. Dia sangkut habis semua benda. Dia sangkut habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang duk jadi. Jadi kita buat bagi jadi susah. Kalau yang mati tadi orang susah macam mana? Dia tak buat penuhi arwah. Tak lagi orang pakai duk sembang apa sampai tak buat penuhi. Pasal dia sudah, masyarakat sudah menganggap seolah-olah penuhi ini wajib. Dia anggap macam tu. Jadi kalau susah macam mana pun, berhutang pun pergi berhutang. Jadi malam ni buat penuhi. Padahal benda tu tak disuruh oleh agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, maka habislah waktu dengan disia-siakan pada tempat yang tidak dapat faedah akhirat. Maka kita habis waktu lah. Agama tak boleh apa, dia kata. Dan faedah iaitu baik peranan. Bahkan mengubahkan perangai itu kepada malas dan suka sedap dan sayangkan dunia dan besar diri. Bila kita terlampau sangat duk buat benda-benda yang macam-macam ni, yang beralui bukan-bukan ni, maka akhirnya dia jadi masalah. Kita jadi malas, kita suka kepada sedap dan sebagainya, dan suka menghinakan orang fakir. Ada mai satu peringkat pandang hina orang. Kita ada jenis tu, kita jenis kalau nak makan nak kena ada canca, nak kena ada garpu. Bila kita pergi satu tempat orang tak bagi canca, tak bagi garpu, kita dah main satu macam besar diri dah main. Jadi bila makan sekali dengan kita makan dengan canca, dengan garpu. Kawan makan dengan kita, dua hentam dengan tangan. Kita duk tengok, kita duk rasa hina dalam hati kita tak ada. Ada main tak elok.
Dia main tak elok. Padahal benda tu tak salah. Orang tu makan dengan tangan tak salah. Tapi kita hidup pandang dia ni leceh. Nampak? Benda tu dia dah jadi macam tu. Dan orang yang berkesusahan dan orang yang berkepayahan dan lainnya daripada sifat-sifat yang keji, dia kata, maka jadilah susah, payah dan sebagainya. Maka kerana itulah tidak jadi perkara makan di atas meja dan sebagainya itu, melainkan pada zaman bid'ah ini. Dia kata lah ni aja, dulu zaman Nabi tak ada meja-meja ni semua. Zaman berubah perangai kepada suka bersedap-sedap dan takabur. Allah azmai zaman tu. Dan ada pun Nabi dan orang-orang pada zamannya dan pada zaman kemudian daripada wafat Nabi, tidak yang demikian itu. Dulu tak ada macam ni semua. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, an Anas radhiyallahu anhu qala, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwan. Maksudnya diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, maka tiada makan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas meja seperti keadaan orang-orang Parsi makan di atas meja. Zaman Nabi itu orang Parsi makan atas meja. Orang Parsi dia pun makan atas meja. Tapi Nabi, sahabat-sahabat bukan tak tahu. Kata orang Parsi makan atas meja, tahu. Tapi tak, mereka memilih untuk makan macam biasa. Sambung hadis tu, wala akala khubzan muraqqaqa hatta mata. Dan tiada makan Nabi akan roti yang halus, yakni roti yang bertepung di ayak halus, sehinggalah wafat Nabi. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada hadis Sa'id bin Arubah. Masalah, Nabi tidak makan roti daripada tepung yang berayak. Ini pun dia ulang yang tadi juga lah. Cerita Nabi SAW, dia tak makan roti yang dibuat daripada tepung yang diayak halus. Kita baca hadis sudah lain ini, ulang benda yang sama. Kita baca hadis, tuan tengok di atas tu, hadis dia kata, an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya, yani al-huwara. Faqala Sahal, ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا حتى لقي الله. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخ فيطير منه ما طار ثم نكريه فنعجنه. Maksud dia daripada Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya dikatakan orang baginya, adakah makan Nabi SAW akan yang bersih, yang ni tepung yang berayak halus? Orang pitanya sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad, adakah Nabi dulu makan tepung yang diayak halus elok? Adakah Nabi makan roti yang dibuat daripada tepung yang diayak halus? Maka jawab Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya hatta laqiya Allah. Dia kata, aku tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tepung yang diayak halus ini sehinggalah Nabi wafat. Aku tak pernah tengok Nabi makan tepung yang halus. Tak pernah tengok. Faqila lahu, maka orang kata lagi kepada Sahal bin Sa'ad ni, hal kanat lakum manakhil fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Orang tanya lagi, adakah pada zaman Nabi dulu tak ada apa nama tu, tak ada pengayak? Awak zaman Nabi tak ada pengayak kan? Maka tepung tak boleh diayak. Faqala ma kanat lana manakhil. Sahal kata, tak tahulah, aku pun tak pernah tengok, tak ada lah kot manakhil, pengayak ni mungkin tak ada. Qila, maka orang tanya dia, fa kaifa kuntum tasna'una bisya'ir? Kalau macam tu, tepung hampa buat macam mana? Kalau pengayak tak ada, hampa buat macam mana dengan tepung ni? Qala, jawab Sahal bin Sa'ad, dia kata, kunna nanfuquhu fayatiru minhu ma tara. Dia kata, kami guna angin, maka kami menganginkan dia, maka yang apa yang halus daripadanya terbang.
maka kami ambil dan uli. Macam kita dulu lah kan. Dulu dia pakai lagu kayu basikal, duk kipas, duk mengangin padi kan. Itu zaman kita, zaman Nabi 1400 tahun dulu tak ada lah kipas-kipas ni semua, tak ada, pakai tunggu angin kuat tuang begitu kan. Kan begitu hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma jaa fi ma'ishati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita tengok tentang kehidupan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita nak tengok sahabat Nabi pula macam mana. Lepas ni dia ada banyak cerita-cerita yang menarik. Dia akan cerita dekat kita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Misalnya ni nama yang kita selalu dengar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ayat turun apa? Ayat cerita pasal apabila dia masuk Islam, mak bapak dia tak masuk Islam. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas, mak dia buat mogok lapang. Tak mau makan selagi mana dia tu atas agama Islam ni. Mak dia tak mau makan, tak mau minum. Mak dia nak mati kepulauan. Mak dia ugut dia, tak takut ke esok orang cemoh orang kata Sa'ad ni tak guna punya orang, sanggup biar mak mati kelaparan semata-mata kerana nak ikut Muhammad. Mak dia kata, sanggup ke jadi macam tu? Dia jawab kat mak dia apa? Dia kata, mak, kalau Tuhan bagi kat mak 100 nyawa, hari-hari saya tengok nyawa mak jatuh satu-satu, saya tidak akan tinggal agama Islam yang saya ikutlah ni. Lepas tu dia suruh mak dia, wahai mak, masuklah Islam. Dia kata ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia punya kuat sampai macam tu. Sampai Allah Subhanahu wa taala turun ayat khusus pasal Sa'ad bin Abi Waqqas ni. InsyaAllah kita akan baca siapa dia Sa'ad bin Abi Waqqas ni, apa istimewa dia. Dari segi dia masuk Islam tu pun dah satu cerita. Lepas dia masuk Islam tu, apa istimewa dia. Dan dia akan cerita dekat kita Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang yang macam mana. Dia mati umur berapa baru dia mati. Dan seumur hidup dia, sebagai anugerah Allah kepada dia yang begitu sekali berpegang dengan akidah Islam ni, berpegang dengan akidah Islamiah. Dia pegang dengan agama yang diambil daripada Nabi SAW ni sebagai ganti balik, sebagai tanda penghargaan Tuhan bagi dekat dia, mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kalau angkat tangan minta, Tuhan bagi apa yang dia minta. Dia akan ada cerita ni mai dekat kita. Dia nak cerita macam mana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Tuhan boleh bagi dekat mereka keistimewaan sampai macam tu. Apa istimewa mereka sehingga Tuhan bagi keistimewaan macam tu. Kita hari ni doa tak jalan, tuan-tuan. Kita hari ni doa tak jalan. Angkat tangan duk minta tak makbul. Hari ke hari duk tengok. Tuan-tuan tahu apa jadi orang Islam di London dah ni. Orang Islam di London yang dia laporkan dalam berita, dalam TV3 tu pun kita dengar pun dah. Kesian dah mereka. Dia kena tangkap. Yang paling menjadi mangsa orang Islam di London ni orang Pakistan. Paling menjadi mangsa. Nampak janggut lepas sikit, janggut panjang sikit, kena tangkap. Dituduh kumpulan Al-Qaeda. Tak pasal-pasal tu nak naik kereta api, dia tembak lagi. Nak pergi masjid, dia tahan, dia pukul di tengah jalan bagi mati. Siapa boleh buat apa? Kita duduk terobong tengok ada jadi di London tu. Ni sebelah kita ni, di Patani ni, sampai hari ni, di Patani, berita TV3 tunjuk. Tu kata cerita internet tak boleh pakai. Berita TV3 tunjuk. Kalau tak betul, dia dah kena saman dengan kerajaan dah. Dia dah kena saman dengan kerajaan Thailand dah, pasal memburuk-burukkan kerajaan Thailand. Tapi dia tunjuk apa? Dia tunjuk pergi interview orang-orang Islam di Patani ni. Pergi interview mereka. Mereka jawab apa? Tak tunjuk muka. Mana kemarin dah apa? Interview tak tunjuk muka, tunjuk tangan aja dia pegang meja. Dua abang apa? Dia kata tak tahulah. Dia kata minta pergi jadi apa sikit. Tentera Thai, mai tak boleh angkat. Siapa ustaz, siapa ni angkat dulu. Tu semua angkat, tak balik rumah dah. Angkat-angkat itu.
Tengok anak bini, tengok tu lah habis. Tengok dah balik lah. Mana pergi tak tahu. Aduk hilang ni hari-hari. Hilang. Keluar daripada rumah pergi sembahyang subuh, tak boleh. Nak tuduh siapa pun tak tahu, apa pun tak tahu. Ceritanya tak balik rumah dah. Bini kehilangan suami, anak kehilangan ayah. Macam tu punya nasib umat Islam duk kena di merata dunia. Sebelah negara kita di Thailand, Selatan Thailand pun jadi macam tu, di London pun jadi macam tu. Sedangkan semua benda misteri. Betul ke yang pergi bom kereta api tu orang Islam? Betul ke? Tak tahu lah. Tapi bila jadi ya jangan tuduh orang Islam buat. Betul ke orang Islam buat? Awak jahil sangat orang Islam duduk bombat. Orang ramai duduk naik pergi bombat ni apa ni? Betul ke orang Islam buat? Persoalannya betul ke orang Islam buat? Tak tahulah betul tak betul. Tapi dah dituduh orang Islam buat. Nasib orang Islam di seluruh dunia hari ini macam tu. Tak macam bukan orang Islam buat. Mereka pergi buat bubuh kat kita. Mereka pergi buat bubuh kat kita. Mereka pergi buat bubuh kat kita. Apa? Ini peluang untuk nak menghapuskan semua. Ada muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita punya ramai doa, angkat tangan baca doa dalam khutbah Jumaat. Doa lagi Allahumma ansuril Islam wal muslim. Doa ni khatib ni. Khutbah pertama baca macam tak larat. Alhamdulillah rabbil tak larat. Mai khutbah kedua tang doa ni semangat dia mai balik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Wansur junushal muwahhidin. Ni baca doa ni. Doa tu kita dengar orang bola rumah ada jiran pun bangkit angkat tangan dia tu. Padahal orang tak tahu orang tak pun. Minta ni ya Allah, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah orang Islam dan agama Islam. Amin amin punya duk bunyi dalam masjid. Tak makbul. Tidak aman. Doa kita tumpul. Tidak mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak aman. Dan muhasabah. Jadi muhasabah. Terus tunjuk siapa-siapa, tunjuk diri kita sendiri. Kita sendiri pun belum muat berdana. Macam mana Tuhan nak dengar doa kita? Tunjuk orang apa? Tunjuk kita ni. Kita sendiri pun tak makbul doa pasal apa? Kita sendiri pun banyak masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mengaji ni bukan nak cari salah orang. Kami mengaji ni nak cari salah kita. Dan kita pun betul mana yang salah. Mudah-mudahan daripada banyak salah dia jadi tinggal sikit salah. Nak terus tak salah tak mungkin lah. Kita bukan orang yang ditakdirkan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah mesti ada. Tapi minimumkan kesalahan kita. Hak mana salah lepas-lepas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik tidak. Kita tangguh dengan tafsir kafarah dan surah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.